Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar bab 7, sukatan serahkan data terkumpul. Okey, sebenarnya kamu dah belajar ini masa kamu di tingkatan 2. Cuma kamu gunakan plot batang daun dan plot kotak. Okey, untuk hari ini, untuk tingkatan 5 ni, kamu belajar kita nak buat macam mana nak bina histogram. Ini bentuk histogram macam bangunan. Macam mana nak bina poligon kekerapan. Ini bentuk poligon kekerapan. Dan macam mana nak bina ogif berdasarkan data terkumpul. Sebelum nak bina semua tu, kamu kena tahu apa itu saiz silang kelas, apa itu had bawah, apa itu had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas, dan macam mana nak cari. Kamu boleh rujuk rumus dalam buku teks kamu. Okey, dalam buku teks muka surat 199. Okey, ini ialah rumus yang cikgu cakap tadi. Macam mana nak cari saiz silang kelas. Nilai data terbesar tolak nilai data terkecil bahagi dengan bilangan kelas, kamu akan dapat saiz silang kelas. Nanti kita buat ya. Had bawah ialah nilai yang terkecil dan had atas ialah nilai yang terbesar dalam setiap silang kelas. Apa itu nanti kita tengok. Titik tengah ialah had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. Sempadan bawah had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bahagi dengan 2. Manakala sempadan atas ialah had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya bahagi dengan 2. Okey, kamu tengok contoh 1. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okey, ni ada data ni tinggi. Tentukan silang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, macam mana kita nak cari silang kelas yang sesuai? Kita tahu sudah macam mana dia punya rumus tadi kan. Rumus dia ialah nilai data terbesar tolak dengan nilai data terkecil bahagi bilangan kelas. Tengok dalam data ni. Cari apakah nombor yang paling besar dekat sini. Yang paling besar ialah 173. Nilai terbesar tolak dengan nilai terkecil. Kecil ialah 145. Bila kamu tolak 173 tolak 145, lepas kamu bahagi dengan 6. Kenapa bahagi dengan 6? Sebab soalan dia mahu supaya bilangan kelas menjadi 6. Maksudnya nanti bila kita buat dalam jadual ni, okay, ini ialah silang kelas. Bila kita buat dalam jadual ni, dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu masuk silang kelas. Tinggi ni ialah silang kelas. Nanti kita tengok ya. Okey. Jadi bila sudah bahagi tu, 173 tolak 145 bahagi dengan 6, dia dapat 4.7 kan. Tapi untuk saiz silang kelas, dia mesti dalam nombor bulat. Jadi kamu hampirkan ini, dia hampir kepada 5. Okey, dapatlah saiz silang kelas itu 5. Maksudnya dalam satu saiz silang kelas tu ada 5 nombor. Okey, kita tengok macam mana nak buat. Okey, kita lihat dulu contoh 1 tu kan. Cikgu salin balik jadual itu sebab nak supaya kamu senang. Macam mana dia dapat saiz silang kelas tu 6 kan tadi kita dapat. Saiz silang kelas 5. Maksudnya daripada 145 hingga 149 ini ada berapa? Okey, 145, 146, 147, 148, 149. Ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud dia saiz silang kelas tu ada 5. 1, 2, 3, 4. Dalam 145 hingga 149 itu ada 5 nombor. Itu maksudnya silang kelas. So untuk yang kotak kedua, bila ini kenapa kita mula daripada 145? Sebab yang paling kecil ialah 145. Okey? Hingga 149. Lepas tu 149 apa? 150. Hingga berapa untuk ada 5 nombor? 150, 151, 152, 153, 154. Dia mesti sampai 154 baru dia jadi 5. Itu maksud dia. Dan silang kelas ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa yang terakhir sekali 170 hingga 174 bukan 173? Sebab kita tahu kan yang terbesar 1 3. Tapi memandangkan dia kata
Saya silang kelas mesti 5. Jadi 170 hingga 174 supaya dia cukup 5. Walaupun 174 tu tiada dalam data. Okey, boleh kan? Okey, kekerapan. Macam mana nak cari kekerapan? Kamu kena tengok dalam ini. Ini kekerapan. Ini kekerapan. Macam mana kita mau cari kekerapan itu, kamu tengok dari sini. Okey, tengok cara mudah untuk cari kekerapan macam mana. Okey, nak cari kekerapan, tengok daripada data tu. Okey, daripada data ni. Okey, kita cari satu-satu. Paling senang kamu tengok macam ni. Kamu tengok ada mula. 153 dulu. 153 dia ada di kawasan mana? 153 dia ada di kawasan mana? Sini kan? Dia di antara 150 hingga 154. Jadi 153 ada di sini. Buat dalam macam bentuk gundalan. Tahu gundalan kan? Okey, 153 kat sini. 1. Okey, dah. Bila dah, kamu tick sini, kamu tandakan yang kamu sudah. Jangan, kalau tanda di buku teks ni mesti guna pensel lah, jangan guna pen. Lepas tu 158. 158 di mana? 158 di sini ada 1. Lepas tu 145 di sini. 166 di sini. 166 kan? Dan antara ini. Lepas tu 158 kat situ. 158. Lepas tu 168 sini. 161 sini. 150, 163, 173, 163, 165, 158, 152, 148, 157, 162, 156. Okey, 156 dia dah ada di sini sudah. Bila dia ada 1, 2, 3, 4. 5 tak boleh kamu garis sini. Kalau 5 dia macam ni. Itu menunjukkan dia 5. Okey, 156 kan tadi. Okey, lepas tu 155 tambah kat sini. 164. Okey, ada 5 sudah. Lepas tu kamu tulislah di sini. Ini ada 2. Ini ada 3. Ini ada 6. Kan 5, 6. Ini ada 5. Ini ada 3. Ini ada 1. Nak pastikan betul tak kamu kira ini, cuba kamu tambah semua ini, dapat ke sama bilangan dia di sini. Kalau dapat, maksudnya betul lah tu. Okey. Itu cara cari kekerapan. Okey, lepas tu nak cari had bawah dengan had atas. Yang ini yang cikgu buat ini kita namakan dia sebagai jadual kekerapan. Jadi kalau mau isi semua tu mesti isi dalam jadual kekerapan ya. Okey. Jadi had bawah tu apa? Senang sahaja, tengok di sini. Tengok silang kelas dia. Ini yang depan ni semua ni. Yang depan ni semua ni. Ini ialah had bawah. Tulis saja 145, 150, 155, 160, 165, 170. Itu ialah had bawah. Jadi yang mana had atas dia? Yang mestilah yang ini. Had atas 149, 154, 159, 164, 169 dan 174. Okey, boleh kan? Okey, lepas tu nak cari titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah? Tengok rumus. Rumus dia cakap had bawah tambah had atas bahagi 2. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Buat kurungan ya di atas sini. Kalau kamu tak buat kurungan, kamu tak akan dapat nilai dia tu yang sama tu. Jadi kamu akan dapat titik tengah dia ialah 147. Okey, boleh juga kira ikut di sini. Contohnya di sini kamu senaraikan begini. Kalau dah ada 5 nombor, 1, 2, 3, 4, 5, kan? Mana yang tengah-tengah? 147. Itulah titik tengah. Boleh kan? Jadi samalah semuanya pun sama je cara kira dia. 150 tambah 154 bahagi dengan 2. Ataupun kamu nak buat macam ni, senang. Jadi apa yang tengah-tengah? 150, 151, 152 kan? 152. Jadi ini 157. 162. 167. Lagi 172. Kalau kamu tengok pattern dia sama saja. Di tengah. Okey.
Dan cara kalau nak guna rumus, ini cara dia guna rumus. Kalau macam kamu dah pandai yang terus dapat titik tengah tu, tak perlu guna rumus pun tidak apa. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu tengok sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, macam mana nak kira sempadan bawah? Dalam rumus dia bilang had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu. Okey. Macam mana dengan yang ini? Apa itu had atas kelas sebelumnya? Kelas sebelum ini ada kelas ke? Tak ada kan? Jadi kamu boleh tambahlah. Apakah kelas sebelum ini? Kelas sebelum 145 hingga 149. Apakah kelas sebelum dia? 45 mestilah 144 ni. 144. 140. Okey, tambah dan tambah juga yang di bawah ini supaya senang kamu kira nanti. 175 hingga 179. Okey, tambah saja. Jadi macam mana nak kira? Dia cakap macam ni kan. Had atas kelas sebelumnya, ini had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu, lepas tu bahagi dengan 2. Maksudnya kamu buat ginilah, senang. Ini sama ini kawan dia. Ni. Okey. Had atas, had bawah. Had atas, had bawah. Had atas, had bawah. Okey. Tambah 2 ini, lepas tu bahagi dengan 2. Dapatlah sempadan bawah. Okey, jadi kamu akan dapat 144.5, 149.5, 159.5, 164.5, 169.5, 174.5. Kan? Paling senang kamu tengok je lah di sini. 144 dengan 145. Tengah-tengah dia ialah apa? Sorry, ada sikit. Okey, untuk sempadan bawah tadi. Okey, tadi ada silap sikit. Jadi ada kesilapan di sini cikgu buat. Okey, patutnya kamu kena ambil yang ni, kamu tambah akan dapat 154.5. 159.5, 164.5 dan 169.5. Okey. 169 tambah 70 bahagi dengan 2, dia mesti dapat yang di sini. 169.5. Okey. Untuk sempadan atas pula dia punya rumus, had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya. Macam mana tu? Had atas kelas itu, maksudnya dia ambil daripada sini. Dia terus ambil yang ini. Had bawah kelas itu, had atas kelas itu yang ini, tambah dengan had bawah kelas selepasnya. Jadi dia ambil yang ini. Maksudnya daripada sini ni, daripada sini dia ambil yang ini terus. Jadi kamu salin je. 149.5. Ikut je 154.5. Ambil yang kat sini. 159.5. Ambil yang kat sini 164.5. Ambil yang kat sini 169.5. Jadi yang sini apa? Last kali ialah 174.5. Dapatlah sempadan atas.